أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberikan kesempatan, ruangan untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kitab kita pada perbahasan ataupun pada kitab Kashifatus Saja fi Syarhi Safinatul Najah ataupun sebuah kitab yang menguraikan matan Safinatul Najah yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad An-Nawawi Al-Jawi. Baik, kita sampai kepada muka surat yang ke-197 yang membincangkan tentang syurutus solah ataupun syurutu sihhatis solah. Surah Rabi' yang keempat dipanggil istiqbalul qiblah. Antara syarat-syarat yang menjadi kewajipan untuk kita melakukan ketika mengerjakan solat tanpa melihat sembahyang itu fardu ataupun sunat ialah dipanggil istiqbalul qiblah, iaitu ay li'ainiha yaqinan fil qurb wa zannan fil bu'd. Kalau kita berada dekat dengan Kaabah, kita kena menghadap secara aini. Kita punya dada mesti menghadap secara aini kepada ain Kaabah. Yakni kita punya dada menghadap langsung kepada ainul Kaabah dengan yakin. Adapun kalau kita berada jauh daripada Kaabah, mungkin luar daripada Al-Haram, kita pun tak nampak manakah tempatnya, kita zanni sahaja. Kita zon, kita menghadap kepada Kaabah. La li jihatiha ala sahih, bukanlah kepada arahnya semata-mata tapi kepada ainnya. Pada pendapat yang sahih. Tapi menghadap tu apa? Menghadap pada kita punya dada. Dada bukan muka. Bukan kita takbir tu bukan muka dia hadap kiblat, tak. Dada tu yang paling penting menghadap kepada kiblat. Bagi mereka yang berdiri dah dadanya. Bagi mereka yang rukuk ataupun sujud sudah pasti keseluruh badannya perlu menghadap kiblat. Adapun mereka yang bersolat dengan muttaja', muttaja' ni maknanya dia berbaring di atas lambung kanan dia, maka wajib dia menghadap muka dan juga seluruh badan dia sebab dia mengereng. Bila dia mengereng macam ni ataupun dia menghadap ke arah, dia mengereng di atas lambung kanan dia, mestilah dia akan menghadap ke seluruh muka, dada dan juga anggota semua menghadap ke arah kiblat. Adapun yang mustalqi ni orang yang kes-kes dia tidak boleh bangun, koma sebagai contoh, dia akan mustalqi, dia akan terlentang. Orang macam ni akan dibangkit, ditegakkan sedikit badan dia. Dia terlentang tu maknanya kaki tu menghadap kiblat. Tapi dia terlentang. Oleh itu dia akan ditegakkan sedikit. Wajibu raf'u ra'sihi qalilan in amkan. Bila kepala tu diangkatkan, maka telinga itu ataupun akhmusai, dia punya akhmasai ni, dia punya telinga ini, cuping telinga ni akanlah terhadap ke arah kiblat. Itu bagi mereka yang mustalqi ataupun yang memang keadaan dia hanya boleh solat dalam keadaan terbaring sahaja. Jadi kaki tu menghadap kiblat. Okey, kaki tu menghadap kiblat. Macam itulah juga bila orang yang solat dalam keadaan yang melentang. Okey, itu juga keadaan mereka yang kalau jenazah yang telah pun meninggal dunia sebelum dia dikapankan ataupun dimandikan, bila meninggal dunia sahaja kita akan buka pakaian ataupun kita akan selimutkan dia dan kita menghadapkan dia kiblat. Bagaimanakah cara menghadapnya? Dengan mengunjurkan kakinya ke arah kiblat. Berarti kata kalaulah jenazah itu dibangunkan, maka dia akan menghadap ke arah kiblat. Okey, itu dia. Itu dipanggil sebagai apakah dia menghadap ke arah kiblat. Hari ini kita ada kompas. Nanti kita akan lihat insya-Allah taala. Okey. Baik-baik. Teruskan lagi. Maka wal aslu, muka seterusnya, wal aslu fi ishtirati dhalika qabla al ijma' qawluhu ta'ala, dan juga asal ni dalil. Okay, wal asal ni dalil dalam mensyaratkan perihal sedemikian adalah ijma' ulama. Ijma', maka tak boleh kita khirqul ijma', wajib kita menghadap solat, menghadap kiblat ialah kalimah Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah, fastaqbil bidhatika fis salah qasdahu wajhatahu, maka hadapkanlah dengan zat kamu, dengan badan kamu itu bila kamu mengerjakan solat, okey, ke arahnya, ke arah kiblat itu. Okey, itu dipanggil sebagai dalil yang menunjukkan wajib secara ijma' kita menghadap kiblat. Okey, khalas, kita terus lagi.
Cuma kita baca sikit bawah, turunkan sikit bawah skrin ni. Wa yajuzu, bawah sikit. Wa yajuzu tarku istiqbalil kiblati fi halatain. Okay, jadi kita dah faham memang menghadap kiblat adalah wajib. Sama ada kita ini berdiri ataupun kita ini duduk ataupun sujud, ada semua tu mesti menghadap ke arah kiblat. Baik. Bagaimana pula kalau orang itu, adakah ke semua keadaan tak ada langsung sebarang kelonggaran? Maknanya, adakah semayang dalam keadaan macam mana pun wajib kiblat? Di sini dibahaskan. Maka kata Syekh An-Nawawi Al-Jawi, dia kata, وَيَجُوزُ تَرْكُ إِسْتِقْبَالِ الْكِبْلَةِ فِي حَالَتَيْنِ. Boleh ataupun harus untuk kita meninggalkan menghadap ke arah kiblat pada dua keadaan. Al-ula, yang pertama ialah fi syiddatil khauf, pada solat yang dipanggil syiddatil khauf. Macam mana? Fa izal tahamal qital wa lam yatamakkanu min tarkihi bihadin liqillatihim ataupun liqillatihim wa qasratil adu. Ini diceritakan dalam bab perang ataupun jihad. Jihad itu tengah iltiham. Perang tu tengah iltiham ni maknanya mendagingi. Daging ni maknanya dah begitu dahsyat. Bukan peperangan dari jauh. Peperangan tu memang perangan yang sungguh-sungguh telah pun bertempur di antara dua golongan Islam dan kafir. Ini bahasa jihad. Jadi tak ada masa untuk kita nak minta tangguh, nak semayang, tak adalah. Tengah perang kan. Jadi nak tengah perang, kita pula tak ramai, tak ada yang backup sebagainya. Nak tak nak kita kena teruskan kita punya jihad. Nak minta izin tak boleh lah. Mana boleh kita minta dia, jap saya nak semayang lah, tak boleh lah macam tu. Takkan mungkin berlaku. Itulah peluang nak bunuh kita. So nak tak nak kita kena berjihad dan terus melawan. Masuk subuh, masuk zuhur, masuk asar, takkan nak berhenti, tak boleh berhenti tau. Ketika itu apa yang boleh kita buat ialah awishtadal khauf walam yaltahim al-qital, ataupun ketika perang tu tak bertempur tapi amat ditakuti, amat berjaga-jaga. Walam ya'manu ayyarkabal adu aktafahum law wallu wa tafarraqu, dan benda itu tak selamat. Walaupun mungkin musuh tu tak nampak ataupun belum lagi berperang atau bertempur, tapi tak selamat. Takut kalau saya bangun nak semayang kena tembak. Takut kalau kita leka sikit akan diserang dan sebagainya. Sallu bihasabil imkan. Apakah jawapan dia? Itu dia punya kondisi dia. Macam mana ni? Macam mana ni? Semua tak boleh ni. Takut nak semayang ni. Nak pergi wuduk pun takut. Kalau berlaku benda yang tak diingini. Walaupun tak nampak musuh, tapi mereka begitu berhati-hati, begitu sedang mengintip tindakan ataupun tindak tanduk kita. Kalau kita cuba untuk kalau kita cuba untuk semayang juga, ada kemungkinan kita akan tewas ataupun sebagainya. Okey. So apa yang berlaku, apa yang dibolehkan ialah macam ni. Sallu bihasabil imkan wa laysa lahum at-ta'khir 'an al-waqt. Semayanglah macam mana pun dalam hatilah. Contoh tengah menyuruk ataupun sedang menyuruk ataupun bersembunyi dalam lumpur ke. Ini cerita perang. Ini cerita perang yang begitu dahsyat ni. Okey, sebentar ya. Ni okey, cerita perang yang begitu dahsyat. Ini cerita perang yang begitu dahsyat. Okey, dahsyat. Jadi tak ada peluang dia untuk dia cari luang nak semayang, maka semayanglah macam mana pun. Ketika itu boleh solat dengan cara apa? Cara dalam hatilah. Isyaratlah. Okey, walaysa lakum ta'khir 'an al-waqt, dan tak boleh dia nak melewatkan daripada waktunya. Okey. Baik. Dan kita mungkinlah takkan terlibat dalam hal ini. Tapi kalau terlibat, inilah hukum dia. Dipanggil solat syiddatul khauf. Baiklah, yang kedua dipanggil ialah al-halatus saniyah. Ini macam mana ya? Iaitu pada finnafilati fis safar. Iaitu dalam keadaan kita bersolat sunat, okey, dalam safar yang mubah, bukan safar yang ma'asi, tapi kita sembahyang sunat. Okey, fala yushtaratu tuluhu, maka safar itu tidak semestinya safar yang panjang. Okey. Wa aqalluhu, maka safar tersebut. Jadi ini bukan safar yang kita boleh anggarkan macam kita pergi 2 marhalah, tidak. Katanya la yushtarat tuluhu, tak semestinya pun. Ini bukan untuk kita ambil rukhsah ya. Ini bukan untuk kita ambil rukhsah. Inilah untuk kita nafilah fi safar. Walaupun ada bahas ulama yang agak panjang dalam mazhab Syafi'i, tapi kita baca kitab ini dia kata safar tu bukan safar yang panjang.
bukan safar yang panjang. Dan sekurang-kurangnya pun dia kata ayyusafir ila mahallin la yasma'u fihi nida' al-jumu'ati. Dia pergi tempat yang dia pun tak akan dengar seruan Jumaat di tempat dia. Taklah jauh sangat kan? Okey. Maka fayajuz lil musafiri at-tanafful rakiban wa mashiyan ila jihati maqsadihi fi as-safar at-tawil wal qasir. Dalam hal ini, orang musafir ni ada dua. Sama ada musafir yang tawil ataupun musafir yang qasir. Tapi untuk yang mengambil peluang untuk bersolat sunat dalam keadaan musafir yang qasir dan tawil, dia boleh solat ataupun dia boleh melakukan solat sunat dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Ila jihati maqsadihi fi safar. Dia boleh je solat mengikut pada kenderaan dia. Contoh dia dah, okay, aku nak pergi, contoh kita kata saya nak pergi Seremban ke, saya nak pergi ke Ipoh tu agak jauh lah. Ataupun kita kata Tanjung Malim ke daripada KL ni. Jadi kita pun niat lah, saya naik kereta kita niat saya nak semayang tu, nak semayang sunat. Tapi macam mana kamu tahu kereta tu? Tak apa. Tak ada kiblat. Inilah kelebihan yang diberikan untuk kita boleh tanafful fi safar dia panggil, iaitu bersolat sunat dalam keadaan kita bermusafir. Okey, macam mana nak semayang tu? Apa yang boleh lah. Tengah bawa kereta tu, kita dah bawa kereta, dah bergerak, apa yang dihadapkan, kita Allahu Akbar. Nak pegang steering, apa yang boleh? Jangan lepas steering tu pula. Itulah mudarat pada kita. Allahu Akbar. Apa syarat sedikit-sedikit je. Baca Fatihah, baca surah, rukuk, sikitlah rukuk. Janganlah sungguh-sungguh kita rukuk. Rukuk yang sedikit. I'tidal, sujud, sampailah kepada salam, semua dibuat dalam keadaan kita berada di atas tunggangan ataupun kenderaan. Kalau naik bas ekspres ke naik flight lagi senang. Sebab apa? Sebab kita memang bukan kita yang driver. So kita akan buatlah apa yang boleh kita buat. Itu dia panggil at-tanafful fi safar, memang tidak disyaratkan untuk kita menghadap kiblat. Bahasa mudahnya, bersolat sunat dalam keadaan kita nak bermusafir. Cara macam mana? Apa yang boleh kita buat. Okey. Thumma, cuma ni diterangkanlah oleh Syekh An-Nawawi, dia kata, summa inna rakibad dabati walau fi nahwi haudajin la yajibu alaihi wad'u jubhatihi fi ruku'ihi wa sujudihi ala sirjihi atau ma'rifatihi. Yang secara mudah dia kata, orang yang naik tunggangan ni, kata unta lah. Kita naik unta tu, betul ada haudaj. Haudaj tu tempat rumah yang berada atas unta tu, dia panggil haudaj. Kalau kita naik unta, kita tunggang terus, itu pun juga panggil rakib dabbah. Tapi normally dia akan ada rumah yang tutup tu kan. Haudaj tu, jadi dalam tu kita duduk, kita bersela, kita boleh solat. Dan tidak diwajibkan pun ketika rukuk ataupun sujud untuk kita meletakkan dahi kita ke bawah. Cukup dengan syarat yang boleh dibuatkan. Bal yu'mi bihima, katanya. Bahkan boleh kita membuat syarat sahaja untuk yang rukuk dan sujud. Yang semampu kita untuk buatlah. Okey. Cuma dia kata wa yakunu sujuduhu akhfadha min ruku'i. Pastikan bila kita sujud tu lebih rendah berbanding rukuk. Kalau contoh kita punya sujud, rukuk kita macam ni, rendah sedikit. Jadi kalau kita punya rukuk ataupun sujud akan lebih rendah. Itu fahaman kita. Ini benda jarang kita buat lah. Kita dah biasa nak solat sunat, kita akan berhenti, kita akan wudu dan sebagainya. Tapi ini benda dibolehkan. Tapi paling penting yang wajibnya berwudu. Yang tak wajibnya ialah menghadap kiblat. Jangan dikelirukan. Bukan kata, tak payah menghadap kiblat dia. Jadi tak payah wuduk lah. Tak. Wuduk tetap wajib. Tapi yang tak wajib ialah kita menghadap ke arah kiblat. Okey. So kita pergi terusnya lagi. Summa'lam. Okey. Summa'lam, dan ketahuilah kemudiannya. Ini anna maratibal qiblati arba'atun. Sesungguhnya martabat. Tunggu sikit. Martabat kiblat itu ada 4. Al-ula, yang pertama, al-ilmu biha binahbi ru'yatin. Kita tahu itu kiblat, kita nampak Kaabah. Itu yang paling tinggi lah. Yang kedua, ni martabat ni nak cerita level-level ataupun keutamaan ataupun martabat-martabat, level-level. Kedua ialah khabaru siqatin an ilmin kaqawlihi ana syahadtu al-qiblata hakadha wa fi ma'nahu nahu baitul ibrati atau busalati al-ma'ruf. Ataupun dengan cara kita tak tahu kiblat tapi orang yang tahu. Ini simple lah, kita pergi mana-mana, kita pergi surau, kita semayang, dan kita bila masuk surau tu nampakkan arah kiblat. Itu pun dipanggil sebagai benda yang dimaklumkan oleh orang yang siqah. Takkan kita tak siqah kot, dah nampak kiblat situ dah. Okey lah tu.
Kita siqah dengan surau tu yang telah pun mendapat izin daripada kerajaan untuk mendirikan jemaah, dan ini arah kiblat dia, kita pun semayang ikut kiblat itu. Itu dipanggil juga sebagai satu yang mengikut akan khabar yang siqah. Okey. Ataupun juga kita pakai kita punya apps. Hari ni ada apps, tapi mungkin wallahu alam lah, mungkin tak begitu tepat dengan ainnya. Tapi kita dari jauh kan. Okey, kita zanni lah, kita pakai kita punya ni, kita kira-kira pakai busolah, pakai kompas, atau pakai ni, kita pakai phone, kita ada apps kiblat finder ke ataupun apa-apa nama ke, dan benda tu dia panggil memang takriban dan zonninya kena ataupun arah kiblat. So kita boleh bergantung pada benda itu. Nombor 3, ijtihad. Ijtihad ni maknanya kita tak ada kiblat, tak ada kompas, tak ada apps ataupun tak ada sebarang alat. Kata Imam Nawawi, wala yasihhul ijtihadu illa biadillatil kiblah wa hiya kathirah. Dan tidak sah untuk kita ni berijtihad. Tak sah untuk kita berijtihad melainkan ada dalil pedoman untuk kita mencari arah kiblat. Kita tak tahu, kita sampai sebuah tempat, kalau surau okeylah. Ni sebuah tempat berhenti tengah-tengah highway, tak ada handphone, tak ada kompas. Kita pun nak berijtihad, boleh, tapi kena ada adillah. Apa adillah tu? Apa pedoman kita? Malam tu tengok pula matahari, tengok bintang, nampak bintang yang 3 seketul, 3 berangkai tu, mungkin tu kiblat. Rasa-rasa saya ni ke arah barat ni, jadi memang benda tu pun ke arah barat. Rasa betul kot. Jadi itu adalah sebarang adillah. Tapi janganlah kosong langsung. Mana agaknya kiblat ni? Agak-agak ikut. Situ kot. Kod. Banyak benar kod tanpa pedoman pun tak boleh juga. At least ada satu pedoman yang mungkin kuat. Contoh dia kata yang paling kuat, kutub. Kita ada kompas. Kompas ni tak ada kiblat. Cuma ada timur, barat, utara, selatan. Timur, barat, utara, selatan. Tu dia ada. Tapi kita boleh agak, bila kita letak kompas tu, kutub barat, kutub utara, kutub selatan. So kita boleh manage. Kita kira-kira rasa ni kot kiblat. At least adalah kita punya pedoman. Okey, walaupun mungkin tu zanni. Okey, jadi ijtihad ni zanni. Ijtihad ni bukan yaqini. Kita agak-agak jugalah. Okey. Tapi yang paling lemah, kita nak tak ada kutub, tak ada kompas apa, kita ambil angin. Rasa-rasa angin ni bertiup ni musim bulan 11, 12. Angin ni kuat ni, angin daripada kutub utara kot. So bila angin kuat ni, kita punya kira-kira letaklah formula A tambah B tambah dengan C macam mana. Akhirnya kita jumpa rasa-rasa saya sedap hati mengatakan ni kiblat. Okay, khalas lah. At least ada lah. Okay, ada benda yang kita sandarkan untuk berijtihad. Okay, terus lagi. Bismillah. Yang keempat ialah martabat yang keempat apa dia, iaitu taqlidul mujtahid. Kita tak reti, kita tak nampak Kaabah, tak ada orang thiqah, dan tak boleh kita ijtihad, tak reti apa kita ni. Apa kita buat? Kita mengikut orang yang berijtihad tersebut. Wa huwa qubulu qawlihi, iaitu kita ikut cakap dia. Wa ya'tamidu ikhbara sahibil bait in alima annahu yukhbiruhu an ilmin. Contoh paling simple, kita pergi rumah orang, kita nak semayang, bang nak semayang lah bang, ataupun kita kata kawan kita lah, Ahmad ke Ali ke sebagai contoh, saya nak semayang ni, ni kiblat dia pun bentangkan. Dia bentang tu, itulah khabar siqah. Dia pun mungkin dia mujtahid juga. Dia pun agak-agak, saya pun dulu pakai kompas, dan ni lah arah kiblat saya. Seorang itu pun dikira sebagai orang yang mujtahid juga, dan kita boleh mempercayainya. Okey. Jadi itu caralah, tak perlu kita nak argue betul ke ni hang ni kiblat hang ni. Orang tu dah 10 tahun duduk rumah tu, dan dia pun mungkin dah pernah melalui proses mencari kiblat, dan dia yakin, dan dia pun dah study, maka itulah kiblat dia. Okeylah. So kita just ambil, just accept as there is lah, ambil, accept, terima apa yang ada. Itu merupakan yukhbiruhu an ilmin, orang yang khabarkan dengan keilmuan yang dia ada. Okey. Maka kaki habis lah. Itulah dia panggil sebagai cara-cara kita meratib kepada kiblat. Ada cara yang paling yakin, seterusnya, dan sampailah kepada cara orang mengkhabarkan, kita ikut orang punya pendapat. Khamis ni bukan atas kepada rabi'ah tu. Khamis ni mana khamisus syurut, ataupun syurut yang kelima. Okey. Jadi kalau ikut atas matan tu dia panggil dukhulul waqti, masuk waktu. So syarat yang kelima setelah beberapa syarat kita baca ialah masuk waktu.
Ni syurutus solah. Apakah ada syarat? Syarat ni kalaulah dia ada, dengan adanya dia maka sahlah solat. Tanpa dia tidak sahlah solat. Okey. Dukhulul waqti ay ma'rifatu dukhulihi yaqinan aw zannan bil ijtihad. Kita tahu. Ni kita baca sikit. Kita tahu dia waktu tu dah masuk dalam keadaan sama ada yakin, itu yang paling terbaik. Macam mana hari ni kita ada jam lah. Boleh kata hari ni tu berlakunya ruangan kita solat tanpa maklumat tu agak kecil lah. Kita dah ada jam, dah ada handphone, boleh telefon orang. Paling lemah pun lah telefon orang lah. Saya tak reti kan tengok apps ni. Tak ada download, tak ada internet lah, tak bayar bil lagi. Contoh. Apa kita buat? Telefon orang. Telefon, Assalamualaikum, salam, dah masuk waktu belum? Dah, baru azan. Habis cerita, senang je. Jadi hari ni dia punya ilustrasi mengatakan tak mungkin tahu masuk waktu tu agak kurang lah. Melainkan kita lost connection ataupun lost contact dengan mana-mana pihak. Masuk hutan, tengah padang pasir kan, dalam penjara, tiba-tiba kena tangkap tak tahu apa hal. Memang ketika itu yes, kita kena praktis kaedah inilah. Tapi kalau tidak ada sebab, semuanya lancar dan okey, maka rasanya tak ada sebab untuk kita tak ada mencari usaha tertentu untuk mengetahui masuk waktu dengan yakin. Okey, kalau ada internet lagi senang. Even kalau kita pergi luar negara pun kita boleh search je prayer finder kan. Dia akan kasih kita ke semua waktu solat dalam dunia ini. Mana kita pergi? Masukkan city, kita pergi ke Moskow, kita pergi ke Iceland, kita pergi ke Luxembourg, mana-mana negara pun akan keluar waktu solat dia. Jadi tak ada isu lah benda ni. Hari ni hampir tidak ada masalah untuk kita tahu. Paling kurang pun kita boleh bajet lah, bajet agak-agak rasa-rasa dah tengah hari ni, matahari pun dah tergelincir, bayang-bayang pun dah besar. Itu dah antara benda yang boleh kita buat lah. Okey, dah. Faman shalla biduniha, siapa yang solat tanpa meyakini maksud waktu. Contoh, hajama wa shalla lam tasihha salatuh. Hajama ni terus masuk, dia wuduk, terus dia solat. Tak fikir pun masa waktu. Hari ni okey lah. Kalau kita pergi surau, dah dengar azan, itu dah masuk waktu, dah yakin. Sekarang ni tak ada. Dia tak dengar apa, dia pun tak reti apa. Dia wuduk, dia terus semayang. Sholli fardaz zuhri. Terus semayang je. Tak fikir apa dah. Kenapa tak fikir pasal waktu? Agak-agak lah. Okey tu, okey. Hajam, di mana dia terus masuk ya, terus terjah. Hajam mana terjah terus. Okey? Tanpa fikirkan solat ataupun syaratnya, ataupun dah masuk waktu ataupun belum. Okey? Wa in waqa'at fil waqti li'adami syar. Sekalipun memang betul. Dia main hantam sajalah. Dan ternyata betul itu waktu yang telah pun masuk. Tetap tidak sah. Kenapa dia tak membuat syarat mengetahui masuk waktu? Kita hari ni memang kita biasa kita semayang dah, kita dah yakin masuk waktu. Tengok jam pukul 2 Zuhur masuk dah. Pukul 5 asar masuk dah. Kan dah ada tu. Bukan suruh niat pun, bukan makna usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan kiblah ba'da dukhul waqti. Bukan macam tu. Tak payah niat macam tu, bukan. Cuma kita dah, bila kita semayang tu dah yakin. Kenapa kamu yakin kamu ni dah masuk waktu? Saya dengar azan tadi. Macam mana kamu yakin? Dah masuk waktu dah pukul 2 dah. Masuk waktu pukul 1. Jadi itu tak hajam, itu bukan terjah. Itu yakin. Sekarang ni dia main terjah. Dia pun tak reti. Masuk waktu pukul apa tak tahu. Sekarang pukul apa tak tahu. Habis awak semayang apa? Zuhur. Macam mana boleh semayang Zuhur? Saya hantam je. Hantam-hantam tu lah merupakan benda yang mungkin silap. Mungkin juga betul. Sekalipun betul, tidak sah. Kenapa? Kamu tak mengambil syurut dukhul waqti. Okey. بخلاف ما لو صلى بالاجتهاد ثم تبين أن صلاته كانت قبل الوقت. Berbeza. Kes ni berbeza dengan orang yang dia dah ijtihad. Dia berada di tempat yang tertutup. Dalam penjara lah. Biasa ulama kita buat contoh penjara lah. Sebab penjara ni tertutup. Tak nampak. Gelap. Kalau duduk dekat tengah laut, nampak kan matahari semua tu. Duduk dekat kampung ataupun di hutan, nampak semua tu. Boleh kita anggar-anggarkan. Ini gelap. Pukul berapa ni tak terti Tak tahu, tengok tu tak ada ruang cahaya langsung. Hai pun nak buat ni
Tapi kita fikir, saya dulu hari tu saya kena tangkap masuk penjara siang lepas Zuhur. Saya sampai penjara setengah jam sampai dah. Masa tu mungkin Zuhur kot. Kita punya kira-kira lah. Kita duduk kira-kira. Tapi kalau ada warden tu, tanyalah warden penjara tu. Pakcik, pukul apa dah masuk? Itu kena tanyalah. Kan, janganlah kita buat act je. Ni tak ada orang nak tanya. Tak ada manusia yang nak ditanya. Tapi cuma kita boleh dapat sign ataupun beberapa asyrat, beberapa tanda-tanda yang kita fikirkan. So kita dah isytihad, kita rasa okey, saya rasa sekarang ni baru pukul 4 ni, belum lagi asar ni. Kita pun tunggu sekejap dan kita pun sembahyang asar. Okey, itu isytihad kita. Kalau macam tu kita dah isytihad, kemudian tabayyan anna salatahu kanat qabla waqti, barulah kita tahu. Rupa-rupanya dah sembahyang selama setahun dalam penjara tu. Satu hari barulah warden tu bawa kita jam kat kita. Loh, ini waktu dia terbalik semuanya. Selama ni saya sembahyang semua sebelum waktu. Allah. Kenapa lambat kasih jam? Oh, belum ada bajet daripada penjara. Ni baru dapat bajet ni. Penjara baru dapat bajet untuk belikan jam untuk para-para banduan. Lambat sangat bajet ni. Tapi apa pun dah berlaku. Dah setahun dia bersolat, yakni benda tu dia bersolat sebelum waktu. Like, dia punya kira-kira tu silap. Dia punya calculation tu bertentangan lah dengan kebenaran lah. Oh, saya sepatutnya saya sembahyang Zuhur pukul 1.30. Setiap hari saya sembahyang pukul 1, 12.30, 1, 12.30. Tak masuk lagi. Sepatutnya sembahyang asar pukul 4.30. Setiap hari saya sembahyang pukul 3.30. Rupa-rupanya. Silap. Maknanya semua waktu yang disembahyang selama setahun tu adalah sebelum masuk. Allah. Jadinya saya sembahyang ni sebelum waktu tak sah lah ya. Sedih juga tu. Apa caranya Syekh ni, dia kata fa innahu in kana alaihi fa'itatun min jinsiha waqa'at anha. Okey, kalau orang macam ni dia dah ijtihad dah tapi tak kena. Kalau selepas waktu selesai masalah qada. Kan. Ya Allah, saya sembahyang hari-hari pukul 7.30 pagi subuh. Rupanya dah habis dah. Ya Allah, setiap hari saya sembahyang lepas waktu. Tak apa. Sembahyang lepas waktu tu dikira qada. Qada lah. Sebab apa sembahyang lepas waktu? Walaupun kita dah ijtihad. Tak apalah. Mana sah jugalah sembahyang walaupun setahun, 2 tahun, 3 tahun pun sah. Isu sekarang ni ialah dia sembahyang tu sebelum waktu. Walaupun dah berijtihad. Apa yang berlaku? Dia kata apa? Fa'in kana. Kalaulah dia ni yang selama setahun berada di penjara solat sebelum waktu. Allah, setahun tu 360 hari. Alamak, macam mana ni? Kalau dia ni ada qada. Kata Syekh ni, kalaulah dia ni ada qada. Qada tu apa? Dia ada qada, solat yang dia tertinggal. Maka semayang yang dikerjakan luar waktu ataupun sebelum waktu itu akan menggantikan qada yang ditinggalkan. Contoh, hari ni ana solat subuh pukul 6 pukul 5.30 pagi sebagai contoh. Ini contoh ya, nak kasih kita ilustrasi ataupun suratul masalah. Hari ni ana tak sempat tengok jam ataupun berada di tempat yang tidak ada jam, tidak ada waktu, tidak ada alat telekomunikasi. Apa yang berlaku? Ana ijtihad. Rasa-rasa pukul berapa subuh ni ya. Jam pun tak ada, apa tak ada. Kita pun semayang dengan berijtihad lah sebelum tu. Cari tanda, cari pedoman kan. Jadi bila dah cari pedoman tu, nampak rasa-rasa dah masuk subuh ni. Kita pun solat. Dah habis solat tu, rupa-rupanya baru tahu saya semayang tu sebelum waktu. Subuh pukul 5.48. Saya semayang pukul 5.30. Allah, terawal. Apa kata Syekh? Kalaulah dia ni ada qada subuh sebelum itu, maka solat yang tadi dikerjakan itu akan menggantikan qada yang ditinggalkan pada hari-hari yang sebelumnya itu. Jangan kata bukan tak sah. Oh, jadi semayang tadi yang saya buat sebelum waktu tu, dia tetap terpakai ya. Terpakai untuk qada sebelum kita semayang tu. Qada yang dulu-dulu punya. Yang subuh lah, bukan yang isyak. Yang subuh.
Jadi maknanya okey jugalah, okey lah, something lah. Still boleh digunakan. Okey. Wa illa, tapi tak ada. Rupanya daripada kecil, daripada 6 tahun tak pernah tinggal semayang. Subhanallah. Ini satu kurniaan yang begitu hebat. Dan anak-anak kita ni kalau kita ajar mereka ni semayang selalu, mereka dah besar dah jadi satu adat yang tak boleh ditinggalkan. Kita rasa macam-macam benda pelik tak semayang. Pelik weh. Tak semayang ni pelik lah. Nak semayang jugalah. Walaupun lewat. Nak juga semayang. Tapi orang ni yang berlaku tadi tu, yang duk semayang sebelum waktu tu, bila dia fikir-fikirkan, tak ada. Saya daripada kecil, sebelum balik, sebelum berakal, saya dah semayang dah. Sampailah ni. Sampai tua ni, tak pernah miss. Apa akan berlaku pada semayang tadi tu? Pada solat subuh yang dikerjakan sebelum waktu tu, waqa'at naflan, akan jatuh, akan dikira sebagai sunat. Okay. So, apa yang nak berlaku? Falau kana, ni dia buat satu contoh. Satu contoh ni boleh ambil sebagai laghas. Kata ulama ni macam laghas, macam satu laghzun, satu quiz yang mencabar minda. Falau kana yusalli subha, kalaulah dia ni orang yang bersolat subuh dengan cara ijtihad muddatan, selama beberapa tempoh, setahun lah kita katakan. Setahun dia semayang subuh pada pukul 5.30 pagi. Bila dia keluar penjara baru dia tahu, ya Allah, selama setahun ni saya semayang rupanya sebelum waktu. Habislah dia. Summa tabayyan, kemudian barulah dia tahu, annahu kana sallahu kulla yawmin fi tilkal muddati qabla al-waqti lam ya. Rupanya selama setahun dia semayang subuh tu sebelum waktu. Sebab di tempatnya itu subuh paling awal pun 5.50. Tapi dia tiap hari semayang pukul 5.30 pagi. Allah. Lagona ni, apa kata Syekh ni? Lam yajib alaihi illa qada'u subhil yaum akhir faqat. Maka jangan risau, dia kata. Kamu cuma kena qada' satu hari sahaja, iaitu hari tersebut. Macam mana pula tu? Saya solat subuh selama setahun sebelum waktu. Takkan tiba-tiba hukum dia saya kena qada' hari ni je. Macam mana tu? Macam ni. Selama ni dia solat subuh dengan ijtihad, tapi hakikatnya subuh tu berada sebelum daripada waktu sebenarnya. So solat yang dikerjakan itu bukan batal, tidak. Dia akan sah untuk qada' sebelum dia. Yakni kalau hari ni Isnin, kalau saya semayang subuh pukul 5.30 pagi sebelum waktunya, ia merupakan qada' untuk hari Ahad, kalau ada lah. Esok semayang subuh pukul 5.30 pagi, padahal subuh pukul 5.50 pagi. Itu merupakan qada' untuk Isnin. Semayang hari Rabu, qada' untuk Selasa. Semayang hari Khamis, qada' untuk Rabu. Berturutan sampailah kepada hari terakhir dia. So yang dia kena qada' cuma hari terakhir sahaja. Sebab apa? Hari terakhir itu hari yang dia solat, tapi sebelum waktu. Itu je dia kena qada'. Yang sebelumnya telah pun ditampalkan hari demi hari demi hari. Walhamdulillah. Okeylah. Tak adalah keduk gelabah kena qada'. Ya Allah, selama ni saya semayang sebelum waktu, habis lah saya. Kena qada' setahun, kena cuti tambah gaji dah saya. Tak perlu. Sebab itulah pentingnya kita mengaji fiqh. Macam tu senang. Senang. Bila ada ilmu senang lah. Okey ya. Baik. Lianna subha kulli yawmin yaqa'u 'anil ladzi qablah. Kerana subuh setiap hari yang disolat sebelum waktu itu akan sah untuk menjadi hari sebelum dia. Subuh hari Isnin untuk hari Ahad, subuh hari Ahad, hari Isnin, hari Ahad, hari Selasa untuk hari Isnin, subuh hari Rabu untuk hari Selasa, demikianlah seterusnya. Okey. Baiklah. Cuma wasubuhul yaumil awwal waqa'a nafl mutlaqa. Cuma subuh hari pertama dia sembahyang dulu masa mula-mula tu, itu dia kira sunat. Berapa? Sebab dia tak qada' untuk sebelum dia. Sebab dia tak pernah tinggalkan sembahyang. Okey. Wa sahha ada'un bi niyyati qada', dan juga sah. Okey, kita mengerjakan ada walaupun dengan niat qada'. Wa aksuh, juga sebaliknya. Haitsu kana jahilan, kerana dia pun tak tahu. Rupa-rupanya hari ni punya sembahyang subuh pukul 5.30 adalah qada' untuk semalam. Tapi sebutannya solli fardhas subhi adaan. Ada, bukan qada'. Tak apalah. Sah jugalah sebab dia pun tak tahu. Okey. Falau zanna khuruj waqtiha li ghaimin wa nahwi fanawaha qada'an
فتبين بقاؤه أو ظن بقاؤه فنواها أداء فتبين خروجه صح استعمال أحدهما بمعنى آخر لغة. Tak apa. Sembahyang qada dengan perkataan ada, sembahyang ada dengan perkataan qada semuanya sah belaka, kembali kepada lurah. Apa lurah? Qada tu apa? Qada tu mengerjakan. Ada tu apa? Menunaikan. Tak apalah, okey lah. Jadi itu dia punya point dia. Tetapi dia kata fa in kana aliman amidan lam yasihha li tala'ubih. Tapi kau sengaja main-main. Dia tahu ni ada tapi dia qada, dia niat qada. Dia tahu ni qada, dia niat ada. Maka tidak sah kerana dia bermain-main dengan term tersebut. Okey, itu berhati-hatilah. Dia panggil istihza, bahaya. Okey, seterusnya. Baiklah, ni mungkin okey. Dia kata summa'lam anna maratiba ma'rifati dukhul waqti salasah. Ni mungkin last kita punya bahas. Dan kemudian sebelum kita masuk dengan yang keenam. Martabat masuk waktu ni ataupun mengetahui masuk waktu ni ada 3 martabat. Pertama, dia kata al-ilmu binafsihi atau bi-ikhbari siqah. Kita tahu dengan sendiri. Kita tengok jam, tengok matahari, tengok maklumat. Itu dia panggil tahu dengan sendiri ataupun dimaklumkan oleh orang yang lain. Okey. Dengan melihat beberapa bintang lah, manakib, manazil sebagainya, akhirnya dengan ilmu itu kita tahu masuk dah waktu dah. Dengan ilmu kita. Khalas, tu sah. Itu yang paling tinggi lah, yang terbaik. Yang kedua, ijtihad biwardin min al-Quran atau darsin atau mutala'ati ilmin. Ini macam au nahwi dhalika khiyatatin wa sawti dhikin wa nahwihi au kahimarin mujarrab. Ini siapa yang deal dengan benda ni lah. Iaitu dia dengar bunyi ayam ataupun dengar bunyi himar. Himar ni bangsa titik hari subuh akan berbunyi. Okey, ataupun himar tu mujarrab, bukan mujarrab ni maknanya dah training lah, daripada kecil di training, diajar. Azan nanti masuk waktu subuh, kalau subuh tu menyinar kamu kena bunyi. So kita pun tahulah himar ni himar yang telah pun terlatih, maka dia akan bunyikan suara menggambarkan telah pun masuk waktu. Cuma bagaimana pula dengan ijtihad dengan masa lain? Contohnya saya tahu setiap hari kalau time macam ni, kalau baca 50 ayat Quran akan masuk subuh. Itu dia panggil tu. Wird din Al-Quran. Jarak tempoh tu. Masuk kalau pukul 5. Kalau saya baca Quran sampai pukul 5.40, 40 minit, lebih kurang 8 ataupun 9 buku surat ataupun 12 buku surat, pasti kita akan sampai kepada juzuk. Itu dia punya kira-kira. Dia bukan pakai tengok ayam jantan ni, bukan. Dia kira-kira pakai dia punya kebiasaan. Dulu saya pernah pergi awal, nampak cahaya tu, saya pun baca Quran setengah muka ataupun semuka surat, maka masuk waktu. So kita boleh ambil kiraan tu, kiraan tempoh tu. Itu panggil wirdin min al-Quran ataupun darsin li mutala'ah. Saya baca buku 20 muka surat, itu merupakan setengah jam. Jadi sekarang dah pukul 5. So saya baca lagi 30 muka surat, insya-Allah cukup 1 jam. 1 jam itulah yang dimanfaatkan untuk apa? Untuk kita kira-kira rasa-rasa dah masuk waktu ni. Okey, itu dia panggil ijtihad biwirdi min al-Quran. Ataupun yang ketiga, taqlidu thiqatin 'arifin min al-ijtihad, orang yang kita ikut orang yang tahu akan waktu. Kita ikut akan orang yang tahu akan waktunya itu, walaupun dan dia pun ijtihad. Fala yuqallidu idza qadira 'ala, tapi kalau kita boleh ijtihad, kita kena ijtihad. Mana awak tahu maksud waktu dah masuk? Saya tengok angin, saya tengok matahari, saya buat calculation, dah masuk rasanya tu. Okey? Dah masuk rasanya tu. Okey. Sebaliknya pula, kalaulah kita ni pun ijtihad, kita pun tahu. Saya pun belajar ilmu falak ni. Saya boleh tahu ni, dia tengok matahari, tengok angin, saya pun tahu. So orang macam ni, okey, kalau dia boleh berijtihad, dia tak payah ikut orang. Orang tu pun ijtihad, saya pun ijtihad. So saya rasa saya boleh layak untuk berijtihad. So dia pun cuba untuk faham dan dia dapat jawapan tersendiri. Selagi mana kita ijtihad, selagi mana dia ijtihad berbeza, khalas, al-ijtihad la yunqadhu bil ijtihad. Ijtihad saya tak menafikan awak, ijtihad awak pun tak menafikan saya. So boleh proceed macam biasa. Saya ngadap situ lah. Awak ijtihad kan? Ya, silakan. Saya punya ijtihad sini, tapi saya ijtihad, awak ijtihad. So khalas. Saya ada kemampuan makdur, saya boleh untuk berijtihad, saya akan ikut cara saya. Ini arah dia. Awak boleh berijtihad,
Itu cara awak, sana arah awak, khalas. Awak ijtihad saya ijtihad. Tapi jangan gaduh. Ijtihad tak boleh gaduh. Ijtihad ni bukan yaqini. Ijtihad ni zanni. Dalam fiqh semua zanni. Tak ada ijtihad yang yaqini. Yaqini itu perihal akidah. Ini perihal fiqh. Dia akan zanni. Zannal ghalib kata, zon ataupun sangkaan yang kuat mengatakan ini kiblat, kita ikut. Walaupun orang lain yang boleh ijtihad dia kata itu kiblat, khalas. Alakum dinukum waliyadin. Okey. Maknanya kamu ijtihadkan cara kamu lah. Melainkan kita tak reti ijtihad, saya tak reti ya. Saya dulu suka ponteng subjek falak ni, saya tak reti ni. Awak reti kan, saya ikut awak lah. Itu terpulang. Boleh aja. Boleh ya. Baiklah. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak. Dia kata apa? Wa hadha fi haqqil basir, ni pada orang yang melihat. Wa ammal a'ma falahu taqlid mujtahid. Ada pun orang yang tak nampak, nak apa nak ijtihad kan? Payah kan nak tengok matahari, mana nak tahu kena peluh lah. Oh, berpeluh ni, panas ni. Matahari dengan tegak ni. Itu mungkinlah dia punya cara, tapi orang yang buta dia tak ada kelebihan untuk cari waktu. Dia tak nampak. Tapi tak tahulah pada hari ni. Kalau ada cara yang lebih cantik, maka khalas. Mereka juga berhak berijtihad. Okey, hari ni mereka boleh akses internet, akses kitab-kitab. So, biarlah mereka berusaha. Mungkin orang buta pada hari ni ada cara dia sendiri. Kita tak tahu. OKU ni ada evolusi dia, dia ada bidang dia ada pengkajiannya, dia ada dia punya kelebihan dia, kita pun tak tahu. Cuma secara umumnya, zaman Syekh ni kata, orang buta mesti ikut orang yang ijtihad. Walau sekalipun dia ni boleh berijtihad, dia ni pakar falak, cuma tak nampak. Contohlah, lianna sya'nahu al-ajz. Sebab apa? Keadaan mereka ni yang tak nampak ni adalah lemah. Okey? Bila lemah tu memang dia kena ikut orang lah. Walaupun dia tahu, saya mengajar ijtihad, saya mengajar falak dekat universiti. Contohlah. Tapi dia tak nampak ataupun dia buta. Bukan satu penghinaan, bukan. Tapi ini hakikat yang berlaku. Apa yang kena buat? Kamu ni pandai, hebat, tapi kamu tak ada kemampuan untuk mencari pinggan ataupun dalil, kiblat yang sebenarnya ataupun waktu yang sebenarnya. So khalas, dia kena ikutlah orang yang nampak. Orang nampak tu pun mungkin ijtihad. Okay, itu point dia. Tapi tadi kita punya nota tu saya tambah sikit tu. Kalau hari ni orang yang buta ni, Persatuan Malaysian Blind Association ada. Okay, Malaysian Association for Blind ada dekat Brickfield, dia punya syarikat dia kan. Mungkin dia ada alat sendiri untuk memberikan ruangan orang yang buta ni tahu waktu-waktu. So kita hormatilah, dan disahkan oleh pakar memang ia membantu orang buta untuk cari waktu, mengenal waktu. So itu benda yang perlu dihormati ataupun diraikan. Okey. Baiklah. So kita sampai kepada wasaris al-ilmu bi fardiyatihi. Ketahu akan kewajipannya. Kita habis kan? Antara syarat sah sembahyang ialah ketahu akan kewajipannya. Okey. Wahada la budda fi haqqil 'ami, wa ini wajib untuk semua mereka. Kenapa kamu sembahyang fardu zuhur? Sebab saya yakin itu benda yang wajib. Nombor 7. Alla ya'taqida fardan ay muayyanan min furudiha sunnatan. Iaitu dia salat dalam keadaan dia tak meniatkan benda yang wajib tu benda yang sunat. Kalau sebaliknya, saya anggap semuanya wajib, okey lagi. Awak sembahyang apa rukun dia? 13. Wajib ke? Semua wajib. Lagi apa yang wajib lagi? Wajib baca tasbih subhan rabbil a'la wa bihamdih, wajib. Wajib membaca doa dalam sujud ataupun dalam tahiyat awal. Wajib, semua wajib kat dia. Ini okey lagi. Walaupun ada benda yang sunat tapi dia anggap wajib, tak apalah. Tapi kalau benda yang wajib dianggap sunat, itu masalah. Okey, itu masalah. Okey, itu benda yang tu masalah. Sebab apa? Kamu solat, kamu menganggap ini wajib dan kamu buat. Tapi sebaliknya kamu buat, tapi kamu anggap tu tak wajib. Kita panggil downgrade lah, kita downgrade. Benda tu wajib, tapi kita anggap sunat. Tu downgrade dia panggil. Tu tak boleh. Dan tak boleh ya. Okey. Tak apalah, kita stop. Kita habiskan sikit lah. Wasamin ni ijtinab mubtilat. Kita mengelak daripada melakukan perbuatan yang membatalkan kita punya sembahyang. Seperti memanjangkan rukun yang pendek secara sengaja. Yang nanti akan dibahaskan, akan datang insya-Allah. Jadi jangan kita hukum dahulu. Kita kata mengelakkan membuat perkara yang batalkan solat. Batalkan solat.
Banyak lagi benda lah. Okay, benda-benda nanti kita akan bincangkan. Jadi itulah syarat sah solat. Nak sah solat, dia kena elakkan membuat benda yang membatalkan semayang. Okay, kalau dia buat juga, maka semayang batal, maka batal lah. Tak ada sebab untuk dimaafkan. Okay, contohnya memanjangkan rukun yang pendek. Ada bahas yang panjang tapi cuma kita baca dahulu. Cuma nanti akan sampai tempat kita akan bincangkan tentang hukum ini, iaitu tentang mengelakkan mengerjakan perbuatan yang membatalkan kita punya dosa ataupun kita punya maaf membatalkan kita punya semayang lah, semayang kita. Okey, kita kena tahu tu. Nak tak nak orang yang nak sah semayang ni, dia kena belajar bab semayang. Apa rukun dia, apa mubtilat dia, apa farduan dia, kalau tinggal rukun macam mana nak buat. Jadi skill tu diperlukan lah. Okay, diperlukan. Tapi cuma ni nanti dibahaskan kemudian lah. Kemudian dia tak cerita panjang sebab apa, akan sampai tempat nanti akan dibahas panjang. So kita tunggu. Jangan cuma kita ambil umum je. Syarat sah semayang, kita mengelak membuat benda yang membatalkan semayang. Itu je. Okay, nanti kita akan sambung tentang al-hadath isnan. Hadas tu ada dua perkara, kecil dan besar. Okay, minggu depan insya-Allah taala dalam melakukan lagi bacaan kita kepada kitab Kashifatus Saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.